ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها علمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب يسر ولا تؤسر بتميم الخير أما Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini hari Khamis bersamaan dengan 10 Safar 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita menyambung tadabbur surah Asy-Syams. Asy-Syams yang bermaksud matahari. Okey. Berapa ayat? 15 ayat diturunkan sebelum hijrah. Surah Makkiyah. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan dalam grup ada diletakkan, Alhamdulillah, sahabat kita Puan Nurul Hanim ada buatkan nota dalam bentuk Canva. Cantik tak nota tu? Cantik je tak ada makna. Kalau dia bukan untuk hiasan di mata sahaja. Okey? Untuk diamalkan, kemudian disampaikan dalam bentuk yang sangat menarik. Mudah-mudahan dapat menarik lebih ramai lagi insan-insan yang kita sayangi. Sampaikanlah dekat luar, okay, share, terangkan dalam bentuk grafik, mungkin dia lebih menarik. Alhamdulillah. Juga pada ibu yang selalu buatkan nota, Alhamdulillah. Okay, setiap kelas Ibu Norisah buatkan nota untuk kita. Okay, sama-sama kita manfaatkan, kita sharekan. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Setakat ini kita dah sampai. Okay, kalau siapa yang belum perasan atau dia belum download, dalam grup kita ada daripada biodatanya, okay, sinopsis surah, daripada satu. Lagi? Detail ni, sebab Puan Nurul dia keluarkan semua yang ada dalam kelas yang kita bincangkan. Okay. Kemudian, ayat, lepas demi matahari dan waktu duhanya, kemudian demi bulan. Saya rasa tak ada orang yang tak suka kalau nampak nota cantik macam ni, betul? Alhamdulillah, saya pun tak pandai buat macam ni, mengaku terus terang. Okay, subhanallah, Allah ilhamkan, maka manfaatkanlah. Okay, kita sama-sama kongsikan. Alhamdulillah. Okay, dah sampai malam, siang, kemudian langit, lepas tu bumi. Ibu pun dah mula buat dalam bentuk grafik, okay, infografik. Alhamdulillah. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Siapa yang memilih untuk datang fizikal, lepas tu balik tengok pula nota yang ada dalam grup kita, insyaAllah menambah kuatkan lagi pemahaman kita. Alhamdulillah. So surah ini, surah yang ke baru dengar yang betul. 91 ya. Surah yang keberapa dalam mushaf? Tetapi penurunan betul lah, tadi saya dengar sebut.
26. Dalam mushaf surah yang ke-91. Okey. Lagi banyak kita mengenali ciri-ciri ataupun identiti surah tu. Mudah-mudahan bertambah cinta kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Alhamdulillah. Setakat ni kita dah belajar berapa makhluk yang Allah bersumpah dalam surah ni? 6, kan? Okay, setakat ni kita dah belajar 6 makhluk ciptaan Allah yang Allah jadikan sebagai sumpah. Kenapa Allah bersumpah? Selalunya, kenapa Allah bersumpah? Kalau dalam surah ni, setakat ni kita dah belajar dengan 6 objek, okay? Iaitu tandanya ada jawapan sumpah. Okay, iaitu ada statement yang sangat penting, okay, yang sangat besar, yang perlu kita beri perhatian, tetapi kebanyakan manusia tidak mengambil kira, melupakan ataupun tidak pedulikan peringatan-peringatan yang Allah dah beri dekat kita, yang mungkin kita nampak dan rasakan hari-hari. Okay, bila dah hari-hari kita rasa benda tu biasa, normal, tak fikir, tak rasa ajaib. Antaranya ialah nama surah ni sendirilah, matahari. Kita tak rasa pun betapa pentingnya matahari, kita kagum dengan matahari. Okay, macam mana kalau matahari tak timbul? Macam mana kalau matahari tak ikut, tak taat perintah Allah? Okay, subhanallah, Allah Akbar. Bila Allah bersumpah, pasti ada satu benda yang sangat penting yang Allah nak ingatkan pada kita. Okay, kita pun, meskipun kalau benda orang tak percaya, satu, nak buat orang beri perhatian. Kedua, benda tu penting. Yang ketiga, selalunya ada orang yang meragui ataupun tidak percaya dengan kenyataan itu, maka memerlukan kata sumpah. Okay, Allah Akbar. So, demi matahari dan waktu duha. Okay, kalau belum komplit tapi dah nampak terang, kita panggil waktu duha. Okay, dan kita tahu waktu duha ni apa bezanya? Apa beza nak dibandingkan ayat 1 dengan wan nahari idza jallaha? Ayat 1, wasyamsi waduhaha. Ayat 3, wan nahari idza jallaha. So kat sini beza siang waktu duha dengan betul-betul siang. Okay, ad-duha dengan an-nahar. Kalau ad-duha dia baru naik beberapa galang kan. Okay, matahari tu dah tunjuk dah sinar dia. Okay, sinar yang sangat kita masih selesa, kita sangat aktif, sangat ceria. Subhanallah, masih teduh lagi, masih boleh tahan lagi panasnya. Dan duha ni adalah panas ataupun sinar yang menyehatkan. Betul? Dia bagus untuk kesihatan. Tapi bila dah terang benderang, komplit terang, kita panggil an-nahar. An-nahar. Waktu terik matahari pukul 12 tengah hari tepat matahari ke atas. Siapa boleh pandang ke atas dan tengok matahari dengan mata dia saja tanpa pakai sunglasses? Siapa boleh? Kita akan tahan untuk melihat matahari waktu matahari tengah tegak, okey, yang menampakkan kesempurnaan waktu siang tu. Maknanya waktu matahari tegak, kita tak nampak matahari, tapi waktu itu sempurna. Sebenarnya sempurnalah kewujudan matahari. Bermaksud ulama mengatakan, okey, benda yang kita tak nampak tak semestinya tak wujud. Contohnya matahari. Kita tak nampak waktu betul-betul terik, kita tak boleh tengok dengan mata kita. Tapi wujud tak sebenarnya matahari? Sebab itulah wan nahari idza jallaha, yang menampakkannya. Jadi siang tu sebenarnya walaupun kita tak nampak matahari, tapi siang tu menjelaskan betapa bahawa matahari itu wujud. Ramai orang kata kalau Tuhan tu ada, mana? Suka tanya macam tu. Kan? Okay? Tak nampak oleh mata bukan bermaksud tak wujud. Okay, Allah Akbar. Jadi selepas sumpah-sumpah ni, matahari dan waktu duhanya, bulan dan yang mengiringinya, siang yang menampakkan kesempurnaan matahari tu, lagi malam yang menutupi matahari. Subhanallah, langit dan kenapa ma bukan man? Ingat lagi tak? Ma apa? Man siapa? Kenapa bukan man?
Bila menggunakan ma, ulama mengatakan Allah nak kita fikirkan sifat. Ma tu saja merujuk kepada sifat. Sifat kepada pencipta langit tu. Kekuasaannya, keagungannya, proses menciptanya. Subhanallah. Bagaimana langit itu dibina, ditinggikan, dikukuhkan. Itu adalah semuanya lambang kekuasaan Allah. Wal ardi wa ma tahaha, serta bumi dan yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluk-makhluknya. So 6 ni semua ada alif lam kecuali sumpahan yang seterusnya. Okey, patutnya ada wan nafsi. Tapi pada ayat 7 tiada alif lam. Ayat 1 sampai ayat 6 semua ada alif lam kan? Wasyams wal qamar, ada alif lam kat situ. Wan nahar wal lail. Lagi was-sama, lagi wal ardi. Tapi dekat sini tak ada wan nafsi. Terus wan nafsim. Okay, kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam ni menggambarkan kata nama khas ataupun khusus yang diketahui. Contohnya matahari kita dah tahu belum? Dah. Dan dia khusus. Dan dia satu. Tapi bila wan nafsi merujuk betapa jiwa ini adalah banyak. Jiwa ni adalah banyak dan dia jadi kata nama am. Semua ada dekat dalam celik tafsir. Dah dapatkan celik tafsir tu kan? Okay, ada, semua ada dalam tu. Allahu Akbar, subhanallah. Maka hari ni insya-Allah kita masuk ayat ke-7 ni. Okey. Sebelum kita masuk ayat ke-7, daripada ayat 1 sampai ayat 6. Okey. Allah nak tunjukkan pada kita. Sebelum Allah datang ke ayat 7, Allah nak tunjukkan kita betapa agungnya ciptaan ataupun penciptaan dan pengaturan ciptaan. Allah cipta matahari, Allah aturkan cara dia berputar kan, cara dia mengelilingi dengan orbitnya. Belum lagi matahari tidak taat pada perintah Allah dan keluar daripada orbit dia. Pernah? Para saintis mengatakan sekiranya hanya 1 inci sahaja matahari keluar daripada orbit, apa akan berlaku? Nama terms tu ialah katastrofi, disaster. Sesuatu bencana yang sangat teruk akan berlaku walau hanya 1 inci matahari, bumi ke bulan ke keluar daripada orbit dia. Berlakulah semua ni. Tsunami ke, eruption dan sebagainya, landslide dan sebagainya. Tetapi tak berlaku. Yang berlaku gempa bumi ke apa, itu baru kecil je sebenarnya. Okay. Allahu Akbar. Itu pun ingatan Allah kepada kita. Subhanallah, Allah Akbar. Allah Rabbi. Jadi Allah nak tunjukkan kita betapa telitinya Allah dalam mencipta dan mengatur. Betapa telitinya Allah mentadbir alam ni. Kita bangun, celik mata, siang tidur, dah malam tidur. Jadi kita tak rasa luar biasa pun, tak rasa takjub pun dengan fenomena pertukaran malam dan siang. Kita rasa biasa je. Okay. Sedangkan Allah tunjukkan kita satu persatu, ayat 1 sampai 6 ni, satu persatu ciptaan dan takbirannya pada kita. Subhanallah, Allah Akbar. Maknanya, sebelum masuk ayat 7, dari sebesar-besar makhluk, matahari, bulan, semua tu besar kan? Langit, bumi besar kan? Allah nak masuk, ada satu makhluk yang tidak kurang hebatnya, kecil je, tetapi layak untuk dijadikan sumpah. Siapa tu? Manusia. Kita. Tapi kita sedar tak kesempurnaan ciptaan kita ni, keindahan yang Allah dah bagi dekat kita ni. Subhanallah. Maknanya kita ni tak kalah pun dengan makhluk Allah yang besar. Dan sesungguhnya dalam surah At-Tin ayat 4. So
Yasin ayat 4. Apa dia? Laqad, sesungguhnya. Qad, sesungguhnya. Ini 2 kali taukid, penegasan. Khalaqna, apa dia tu? Kita belum sampai kan surah At-Tin. Surah 95 ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi, dalam, ahsan. Hasan ke ahsan? Hasan ke ahsan? Kabir, akbar. Apa beza? Kan? Jadinya, kalau hasan baik, tapi kalau ahsan, sangat baik. Paling baik. Terlalu baik. Sampai Allah gunakan ahsan. Kita ni manusia, Allah kata, adalah ciptaan. Ulama kata, ciptaan yang lebih baik daripada matahari, bulan, langit, bumi. Ada ulama yang menafsirkan betapa baiknya ciptaan kita ni. Allah memang nak beritahu kat kita, kitalah sebaik-baik ciptaan. Dan Allah bagi kita nafs untuk bezakan antara kita dengan malaikat, antara kita dengan haiwan, antara kita dengan jin, antara kita dengan tumbuhan. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya kita nampak tidak kurangnya kita, alhamdulillah, Allah bersumpah dulu dengan makhluknya yang besar-besar, dan lepas tu Allah fokuskan pula kepada diri kita. Wa nafsin wa ma sawwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Bermaksud, kita ni terdiri daripada apa? Jasad, roh, akal. Okay? Allah sempurnakan kita ni, Allah bukan bagi kita jasad je. First, bila kita buat apa tu? Urine test, UPT, urine pregnancy test. Okay, UPT positif, doktor kata anda disahkan hamil. Masa tu daripada sel, okay, guna kita ni baru jasad. Betul? Lepas tu baru ditiupkan, kemudian diberi akal. Jadi Allah sempurnakan kejadian kita, internal dan external. Allah bukan bagi jasad je. Sebab tu dalam ayat ni Allah menggunakan nafs. Nafs ni bila jasad dan roh ada. Kalau jasad je belum ditiup roh, belum nafs. Okay? Nafs ada tanpa jasad pun tak bermakna dah. Sebab tu nafs bila jasad dan roh dah ada, itu dipanggil nafs ataupun jiwa. Right? Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, bila dah masuk yang ketujuh ni, kalau kita perhatikan pada ayat 1 sampai ayat 6, kita dah menelusuri 6 minggu lah. Kan? 6 kelas lah. Sebab kita satu kelas cerita satu. Jadi setiap yang ayat yang kita dah belajar daripada ayat 1 sampai ayat 6, Allah telitikan, Allah tunjukkan, okay, ciptaan matahari, bulan dan sebagainya itu fungsinya, tujuannya, matlamatnya. Betul? Betul? Peranan matahari itu. Sampai ayat 1 sampai 6 semuanya terkait dengan matahari. Ayat 1, waktu duha tu sebab ada matahari. Kenapa malam gelap kita nampak bulan? Sebab bulan tu dapat sinar dari matahari. Bila siang, tenggelam matahari, timbul malam. Still ada fungsi matahari, iaitu bulan dapat sinar daripada matahari. Siang, sebab sempurna dah keluar matahari. Kemudian malam. Okay, maknanya matahari tu dah tenggelam di sini. Wassama, maksudnya apa? Matahari tu dekat mana? Matahari dekat mana? Langit kan? Jadi, bila tengok langit, kita kena ingat fenomena yang paling besar iaitu pertukaran malam dan
siang. Okay? So kita dah huraikan dah langit tanpa tiang dan sebagainya. Langitlah tempat turunnya hujan dan begitu jugalah dari ataslah turunnya wahyu. Kalau hujan boleh basahkan, suburkan bumi, so Al-Quran boleh suburkan hati. Subhanallah. Dan bumi yang dihamparkan, tohaha maksud dihamparkan, diratakan, dan juga bermaksud tohaha ni Allah jadikan bumi ni sesuai. Contoh, yang atas muka bumi begini bentuknya, yang dalam muka bumi begini teksturnya, bentuknya. Semua ada fungsi tak? Ada. Kalau semua pasir, kalau semua batu, kalau semua keras, tak, Allah tak jadikan macam tu. Semua tanah dan jenis bumi ini berbeza, jenis tanah bumi ini berbeza-beza. So kita dah perhatikan semua tu. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi dari sebesar-besar makhluk sampai sekecil-kecil makhluk, iaitu antaranya kita, manusia ni. So, Allahu Akbar. Sebab itulah Allah akan pilih juga nanti dalam surah ni, ada satu kaum yang Allah beri banyak kelebihan, arkitek yang sangat pakar, boleh membina istana dekat bumi kan? Bumi pula, dekat gunung kan, dekat pergunungan. Subhanallah, tetapi durhaka kepada Rasulullah, iaitu Nabi Saleh. Sebab tu dari awal dulu kita dah cakap juga, Asyams, demi matahari yang mengeluarkan cahaya, cahaya ni juga disamakan, diumpamakan dengan Rasulullah. Cahaya ni ialah bermaksud juga wahyu. Cahaya ni juga bermaksud Nabi yang diutuskan kepada kita. Allah Akbar. So tengok je, ingat je surah Asyams, Allah bersumpah dengan 6 objek tu sebelum Allah bersumpah demi manusia. Semua ni kita kena perhatikan. Sebab apa yang berlaku terkait dengan matahari, dia sama dengan jiwa kita. Jiwa kita kadang-kadang terang, happy. Kadang-kadang sedih, mendung. Betul? Hidup kita ni pun macam pusingan tu. Ketika kita ada banyak sangat masalah, sedih sangat, rasa gelap sangat dunia ni. Betul? Tapi kita kena ingat, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Maknanya apa? Tak lama lagi nak keluar. Nak terbit fajar, nak keluar matahari. Jangan putus asa. Teruskan hidup. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita macam mana pun kita siang. Kita akan jumpa malam tak? Akan jumpa malam. Macam dia jumpa malam pun, kita akan jumpa siang tak? Kita akan jumpa siang. Kalau kita faham tu je pun, kita insyaAllah cepat move on. Tak cepat putus asa. Jangan salahkan luaran. Perbaiki dalaman kita. InsyaAllah luar tu jadi indah. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya Rasulullah, sebab tu nanti dalam surah Asy-Syams ada tak kalimah Rasulullah? Ada tak? Ayat 13 yang kita akan jumpa Faqala lahum Rasulullah. Dalam ayat ini ialah terkait kepada Rasulullah Nabi Saleh. Yang membawa cahaya, yang macam Nabi Muhammad SAW, Nabi kita diutuskan, kemudian maknanya bumi ni gelap bila malam, tak ada sinar matahari. Bila datang matahari, maka ibaratnya nak menerangi bumi, kegelapan, kejahilan, kebodohan kita, Allah datangkan cahaya, iaitu Allah utuskan Rasulullah yang menerima wahyu, hidayah. Allahu Akbar. So hari ni kita kalau hidup je tapi tak berpandukan Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya hidup dalam kegelapan. Allahu Akbar. Hidup dalam kejahilan. Subhanallah. Jadi bila Allah cipta kita, Allah tak biar kita, Allah bagi kita keperluan kita kan, matahari, air hujan, oksigen. Tapi Allah nak beritahu dekat ayat 7 ni, kita punya dalaman tu sangat penting. Betapa ramai kita manusia ni jaga luaran je. Jaga kulit, kan? Jaga bentuk, jaga luaran. Tapi sebenarnya Allah kata wa nafsin wa ma sawwaha. Yang sempurnakan kita tu ialah yang duduk di dalam. Yang duduk di dalam. Yang dalam ni lah yang kena diterangkan dengan
Al-Quran dan Sunnah. Kita bersyukur sangat-sangat Bersyukur sangat-sangat sebab Allah masih beri kita hidayah dan taufik untuk belajar untuk belajar as-sunnah, untuk follow, untuk ikut, untuk amalkan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Okay, subhanallah, Allahu akbar. Jadi matahari ni macam mana dia menyinari bumi, jadi Al-Quran dan Rasulullah juga akan menyinari jiwa kita, hati kita, roh kita. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, semua ni ada simbolik, okey. Tujuan-tujuan yang Allah cerita daripada ayat 1 sampai ayat 6, Allah bersumpah sebab Allah nak beritahu macam itulah keadaan jiwa kita yang berubah-ubah, yang bertukar-tukar suasana dia. Okey, so Allah nak gambarkan juga dekat kita bahawa semua ciptaan Allah ini tidak kekal. Malam, siang, terang, nanti gelap. Okey, semuanya tidak kekal. Semuanya tidak kekal. Okey, kita boleh nampak. Semua kita boleh nampak. Yang kalau pepatah orang Melayu kita apa? Usangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Banyak perumpamaan yang menggunakan alam. Subhanallah. Okey. So kalau kita sebelum ni kagum tengok bunga, tengok gunung, tengok laut, tengok kucing. Jadi kita juga kena kagum dengan penciptaan manusia. Surah ni banyak kali dah juga. Surah Az-Zariyat. Ingat tak ayat 21. Okay. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri. Allah kata apa? Pada diri kamu sendiri. Mengapa kamu tak mau melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu? Bukti apa? Bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Kenapa kau manusia masih lagi mensyirikkan Allah, mengagungkan kekuasaan selain kekuasaan Allah? Allah Akbar. Cuba tengok diri kita kejap. Sama panjang jari kita. Hari Selasa kita cerita pasal sendi kan. Okay, tangan kita. Kenapa yang paling gemuk yang ni? Kenapa yang paling kecil yang ni? Kenapa yang paling tinggi yang tengah? Kenapa tak sama macam tangan Doraemon bulat je? Kita tengok tangan kita ni pun, ni ada berapa banyak sendi. Betul? Macam mana kalau tak kecap jari? Macam mana benda tu kita kena renung dan fikir. Kita akan nampak, ya Allah, sungguh kekuasaan-Mu, ya Allah. Sampai surah Al-Qiyamah Allah kata apa? Sampai tulang-tulang jari pun aku boleh cantumkan semula. Kenapa kau masih tak percaya pada hari kebangkitan? Kenapa tak nak percaya pada hari kebangkitan? Sampai macam tu sekali Allah suruh kita fikir. Kalau kita ingat hari kebangkitan, kita akan dihisap. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk dihisap. Kenapa kita dihisap? Untuk apa kita dihisap? Sebab Allah nak balas. Dari sebesar zarah. Sama ada kebaikan atau kejahatan, Allah pasti balas. Sempurnanya di akhirat nanti. Allah Akbar. Subhanallah. Sebab tu nak sampai sumpah ketujuh ni, Allah tunjukkan ciptaan yang besar-besar dulu. Sebab nak beritahu yang ketujuh ni, yang kat diri kau sendiri tu pun kau tak perhati. Apatah lagi yang kat luar daripada badan kau. Selalu lupa. Itulah yang kelupaan kita itulah, kelalaian kita itulah yang membinasakan kita sebenarnya. Kita sibuk nak terangkan rumah, tak sibuk terangkan kubur. Kita sibuk nak terangkan, nak cantikkan yang luar, kita tak sibuk nak cantikkan yang dalam. Kita tak nak pakai baju kotor, tapi kita risau hati kita kotor. Daripada kotor lah jadi gelap, jadi keras, jadi mati.
Dia hidup, dia berjalan, dia ketawa. Tapi hatinya mati. Na'udzubillah min zalik. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Penting sangat tujuh ni. Supaya kita renung betul-betul dalam diri kita. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Sempurna tak Allah cipta tangan kita ni? Sempurna tak? Bayangkan tangan monyet sama tangan kita. Boleh dikatakan yang paling similar lah. Yang paling sama lah. Minta maaf cakap lah. Lebih kurang kan. Tetapi fungsi dia, cara nak guna dia tetap tak sama. Subhanallah. Katalah kita nak menumbuk orang. Kalau kita perhatikan saya suka cara orang tu berfikir. Dia kan tak sama tinggi. Tapi bila kita nak menumbuk, tiba-tiba lima-lima ni bersatu. Contohlah, kita nak genggam tangan. Lima-lima ni bersatu. Kenapa kita lain tinggi, lain kulit, lain bangsa? Kenapa kita susah sangat nak buanglah ego tu? Bila nak sampai satu tujuan, tiba-tiba semua datang. Semua kumpul. Semua tu. Banyak benda kita boleh belajar daripada tangan kita. Boleh menguli. Okay? Cantik tak kalau kita cakap, very good. Kita buat macam ni je. Apa yang ni kecil? Boleh korek. Pakai ni boleh? Banyak benda kita boleh belajar dengan tengok tangan je. Baru tengok tangan. Itu kita cerita mata kan. Kenapa ada kening? Yang sibuk sangat nak cukur tu. Kenapa ada kening? Cuba bayangkan tak ada kening. Dahi kita banyak peluh kan. Kenapa peluh kita tak pernah masuk mata? Sebab dia turun sini. Kena kat kening, dia turun tepi. Ya Allah, subhanallah. Pernah kira tak berapa kali seminit mata kita berkelip? Tak jadi kerja lah nak ngira. Tapi cubalah kira. Cubalah kira. Dan kita ke yang kontrol mata kita berkelip ke tak? Apa jadi kau cekam je mata? Aku tak nak berkelip. Aku tak nak berkelip. Apa jadi? Pedih kan? Ya Allah. Sebab tu ayat 21 ni pendek je. 4 kalimah je. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah tanya tu. Kenapa kau tak perhati? Kalau kau tak nampak juga yang besar-besar kat luar tu, kau renunglah diri kau. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Ni dah ada orang kira Dah ada orang kira. Kita berkelip mata sejam. Sejam 900 kali. Adalah kan tak boleh nak kira. Seminit boleh sampai 15 ke 20 kertipan. Sejam boleh sampai 900 kali. Siapa yang jaga tu? Siapa yang aturkan tu? Allah. Mata ni dia punya proportion bentuk, duduk kat mana, tak nak katalah. Jadi kalau kita nak ingat Allah kan, kita merenung ciptaan Allah ni, kita tengok mata kita tu, mesti punya keluar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Besarnya, hebatnya Engkau, Ya Allah. Itu pun cerita mata. Itu pun cerita otak. Bukan cerita neuron. Data-data yang kita masukkan. Seminggu berapa kelas? Seminggu berapa kelas? Berapa je data kita masuk? Kelas. Kalau tak masuk kelas, apa data yang masuk kat neuron-neuron kita ni? Itu pun otak masih kocong. Entah lagi ni angkat blur. Hari ni angkat lemau lagi. Itu pun tak habis guna neuron kita ni tak habis lagi guna. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, jantung. Apa saiz jantung? Apa saiz jantung kita? Sebesar tab ni ke? Ni tab depannya. Sebesar ni ke jantung kita? 1/3 tab ni. Tapi pernah tak dia berehat? Nak rehat ni kejap.
Kalaulah jantung kita berehat, dah tak wujud dah. Dan jantung kita berdegup bermula dalam rahim lagi. Dalam kandungan mak kita lagi dia dah bekerja. Sampai hari ni, dia masih belum rehat. Satu hari nanti pastilah dia akan direhatkan. Okay, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi nak puji siapa? Nak puji diri sendiri? Nak puji siapa? Allahu Akbar. Pagi tadi ibu keluarkan Alhamdulillah kan? Dah tengok belum? Allahu Akbar. Pujilah Allah sesungguh-sungguhnya. Puji daripada lubuk hati yang paling dalam. Okay? Allahu Akbar. Dia auto, insyaAllah. Auto. Dia akan keluar subhanallah. Alhamdulillah. Sebab tu dah gunakanlah masa, tenaga, daya kita ni untuk merenung, untuk fikir, untuk ingatkan kekuasaan Allah di sekeliling kita, di diri kita dan di sekeliling kita. Allah Akbar. Maka kita tidak akan ego, insyaAllah. Kita tak akan sombong, insyaAllah. Okay? Allahu Rabbi. Macam mana boleh dikatakan kita ni sebaik-baik ciptaan? Kita kagum dengan benda lain, tapi kita lupa nak tengok baiknya Allah mencipta kita. Kita tengok hebatnya gajah boleh angkat barang berat. Betul? Tapi manusia, dia pakai bulldozer je. Kita tengok hebatnya burung terbang tinggi. Kita boleh naik jet. Hebat lagi manusia. Itulah manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Ahsan maknanya sebaik-baik, paling baik. Allah Akbar. Syams ayat 7, wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Subhanallah, Allah Akbar. So, kalau jasad dia tak ada roh, indah. Bila di depan kita hanya sekujur tubuh tanpa lagi roh. So, dah tak ada beban lah atas dia. Okay? So, macam kita yang masih ada jasad, masih roh. So, kita ada bebanan taklif untuk sami'na wa ata'na. Sekali lagi nafs ni apa? Bila komplit, ada roh, ada jasad. Kita ahsani taqwim, okay? Daripada awal ciptaan kita sampai akhir, semuanya ada tujuan. So Allah nak lengkapkan penciptaan kita ni, Allah bagi kita jiwa. Ada berapa jiwa? Kalau dalam Al-Quran ada 3 penamaan untuk nafs. Iaitu kita akan jumpa nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Okay. Subhanallah. Jadi Allah nak sempurnakan kejadian kita yang luaran tadi. Kita sebut tangan, jantung dan sebagainya. Organ luaran, organ dalaman. Tapi Allah kata nak menyempurnakan ciptaan kita sebagai sebaik-baik ciptaan, Allah bagi kita nafs. Okay? Ketiga-tiga ni akan menyempurnakan penciptaan kita manusia. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi bila Allah dah bagi jasad, Allah sempurnakan dengan nafs. Nafsu lawamah apa? Nafsu yang menggesa manusia untuk menuju ketakwaan. Dia menyesal kalau dia tak jadi lebih baik. Itu yang nanti manusia itu akan berubah menuju nafsul mutmainnah.
Tadi dia sedekah RM10. Apa salahnya lah aku sedekah RM50? Kan aku ada 500 dalam beg ni. Contoh. Okay, so nafsu lawamah ni akan mendatangkan penyesalan kenapa dia tak jadi lebih baik. Kenapa dia tak buat lebih baik. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kalau kita boleh manfaatkan nafsu lawamah ini, insya-Allah kita boleh menjadi lebih baik, lebih ahsanul amalah, lebih baik, lebih baik. Syaratnya direspon dengan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kalau kita respon nafsu lawamah kita ni dengan Al-Quran, dia akan naik kepada nafsu mutmainnah. Okay. Allahu Akbar. Nafsu mutmainnah apa? Ni tomak nina. Kenapa solat ada tomak nina? Tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Jadi mutmainnah, nafsu yang, jiwa yang tenang. Okey. Maknanya dia sudah tidak mengikut nafsu amarah. Kalau nafsu mutmainnah lebih dominan daripada nafsu amarah, seseorang itu akan menjadi tenang. Okey. InsyaAllah. Nafsu amarah dia menggesa manusia untuk melakukan fujur ataupun kemaksiatan. Itu nafsu amarah. Nafsu amarah. Okey. Bila dia ikut nafsu amarah, itulah jiwa dia akan jadi kotor. Jiwa dia akan jadi kotor. Dan dia akan menyeleweng daripada fitrah dia yang suci. Fitrah kita ni fitrah kita ni memang setiap orang dibekalkan dengan fitrah ataupun lapisan fuad. Ketika kita di alam roh lagi, apa kita ikrar dekat Allah? Bila Allah tanya, alastu bi rabbikum, siapakah Tuhanmu? Kita jawab apa? Bala syahidna, engkaulah Tuhan, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Ketika kita di alam roh lagi. Tapi bila lahir fitrah tu Allah dah bekalkan semua orang ada fitrah yang suci, bersih. Sebab tu hadis Rasulullah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan suci. Siapa yang mencorakkannya? Siapa yang mencorakkannya? Majusi, Nasrani atau Majusi? Parentsnya, ibu ayahnya. Umur 2 tahun, apa yang anak tengok? Apa yang kita sajikan dekat dia? Okay? Kita yang tunjukkan sebenarnya. Kita yang belikan sebenarnya. Kita yang ajarkan sebenarnya. Betul? Fitrah semua lahir suci. Fitrah yang suci itu agama Islam. Yang mengaku Allah sebagai Rabbil Alamin. Tapi bila fitrah dengan syarat fitrah tu suci, berpandu kepada sunnah, maka dia akan pergi ke nafsu lawamah, dia akan buat dia naik ke nafsu mutmainnah. Tapi bila dia dah menyeleweng, nafsu amarah mengatasi. Dia dah menyeleweng, tak ikut Al-Quran Sunnah, buat pula maksiat, dia ikut nafsu amarah, dia ikut bisikan syaitan, maka dia menuju fujur. Fujur lawannya takwa. Subhanallah, na'udzubillah daripada kita mengikut nafsu amarah. Okay? Kadang-kadang sebab itulah dalam Islam penting tak pilih kawan. Penting tak pilih circle. Penting tak? Penting. Sebab tidak dinafikan, faktor sekeliling juga akan memainkan peranan untuk menjaga fitrah kita. Kalau itulah yang hari-hari dia dengar, kalau itulah yang hari-hari dia hadap, lama-lama dia akan terikut. Ini fitrah tu dah suci. Tapi bila lingkungan tu tak memberangsangkan, okay, dia tak pernah tengok mak ayah ada solat, okay, dia tak pernah dengar bacaan Al-Quran sepanjang hidup dia, tapi IC Islam, surat beranak Islam. Macam mana keadaan budak tu? Macam mana keadaan budak tu?
Allah Akbar. Subhanallah. Nanti kita bila masuk kisah kaum Samud ni kita akan nampak bagaimana mereka telah melanggar fitrah. Melanggar fitrah. Jadi daripada ayat 7 ni, asal kejadian manusia ni ialah suci. Okay? Asal kejadian manusia ini ialah suci fitrahnya. Bersih fitrahnya. Asal kejadian manusia. Okay? Allah sempurnakan dengan fitrah yang suci. Allah Akbar. Kalau buka surah Al-Hujurat, surah 49, ayat 7, kita akan nampak kat hujung tu, hujung ayat tu, ya, surah 49, surah Al-Hujurat ayat 7, muka surat 516. Muka surat 516. Al-Quran, muka surat 516. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah, maka janganlah kemahuan atau pendapat kamu mendahului pentadbirannya. Kalaulah, maksudnya apa? Kita jangan melebihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalaulah dia menurut kehendakmu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Banyak kan kita belajar sirah Rasulullah. Okay? Kalau ikutkan sahabat nak bunuh dah badui yang kencing dalam masjid kan. Tapi Rasulullah halang. Kalau kita ikut semua kehendak nafsu kita, memang habis kita. Habis kita. Okay? Tapi kita selalu nak, kalau boleh itulah pemimpin kita, kalau boleh Nabi ikut kita ke kita ikut Nabi? Okay? Perintah Allah ikut kita ke kita ikut perintah Allah? Itulah manusia. Akan tetapi Rasulullah tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu wahai orang beriman. Jadi siapa ni? Ayat ni panggil siapa ni? Kita lah. Wahai orang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah jadikan iman suatu perkara yang kamu cinta. Benda yang paling besar kita nak bersyukur kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Subhanallah, nikmat amal. Okay? Allah jadikan kita cintakan keimanan. Lepas tu Allah hiaskan dalam hati kita dan Allah jadikan kekufuran dan perbuatan fasik dan perbuatan derhaka itu perkara yang kamu benci. Sebenarnya Allah memang dah jadikan dalam fitrah kita semua manusia, tak kira dia bangsa apa pun, tak kira dia ikut ajaran apa pun. Ada tak manusia sukakan kekotoran, benda busuk? Ada tak manusia yang suka sangat ataupun dia rasa baik? Penzinaan tu baik, arak tu baik, dadah tu baik. Ada jumpa? Kecuali fitrah dia tak normal. Betul? Kecuali akal dia tak waras. Maknanya fitrah kita ni tak kira apa pun. Suka tak orang yang mencuri? Suka tak nak duduk dengan pembunuh? Tak nak. Itu fitrah kita Allah dah bekalkan. Memang Allah kata kita akan suka benda keimanan yang bersih dan kita akan benci kan kefasikan, kemaksiatan. Subhanallah. Mereka yang bersifat demikian orang yang tetap menurut jalan yang lurus. Tapi akhir zaman, kita takutlah zaman sekarang ni kan. Kalau dulu kita macam tak ambil pot sangat, orang hilang ke orang tak hilang betul. Sekarang ni macam tiba-tiba pula macam banyak pula orang hilang. Itu yang report, yang tak report
Betul tak? Okey. Kes pembunuhan dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya fitrah kita suci dan kita sukakan keindahan. Dan fitrah yang paling murni, apa dia? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah Rasul itu diibaratkan cahaya matahari. Okey. Kalau kita tengok surah Al-Ahzab, ayat 46, kalau kita pada ayat 45 baru kita nampak Ya ayuhan Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Wa da'iyan ilallah. Semua para nabi menyeru kepada Allah, mentauhidkan Allah. Biiznihi wasirajam munira, dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. So Rasulullah, setiap rasul itu diibaratkan membawa cahaya. Bila bawa cahaya, kita keluar daripada kegelapan. Kegelapan apa? Kejahilan, kesyirikan. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah Rasul boleh mengubah jahiliah Mekah menjadi hamba-hamba yang beriman. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi hari ini sucikan hati kita. Okay? Jangan kita kotorkan hati kita sebab tu datang selepas wa nafsi wa ma sawwaha, ialah Allah kata Allah sempurnakan penciptaan kita dengan Allah berikan jiwa yang diilhamkan. Fa'alhamaha. Kalau surah Al-Balad, kita jumpa najdain, dua jalan. Dalam surah Asy-Syams, Allah kata fa'alhamaha. Okay? Untuk menyempurnakan kejadian kita, ciptaan kita, Allah sempurnakan dengan Allah bagi jiwa yang diilhamkan dua jalan. Allah ilhamkan dua jalan, iaitu jalan fujur dan jalan taqwa. Kita banyak juga jumpa Al-Quran kan, Allah cipta semua berpasangan. Tinggi, rendah, jahat, baik, panas, sejuk, terang, gelap. Ada pasangan-pasangan dia. Contohnya langit jadi bumbung kita, kanopi kita, bumi jadi hamparan kita, tapek kita. Macam tu. Dia mesti berpasang-pasangan, betul? So jiwa kita ni juga diberi dua ilham. Okay? Tapi kalau kita jaga fitrah kita tu lurus, fitrah kita dah suci. Allah memang bagi kita fitrah yang suci dan kita jaga dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ilham hati kita ni, jasad kita ni, dia akan terpandu untuk buat fujur ke takwa. Fujur ke takwa? Takwa. Tapi dalam ayat 8, fujur dulu ke takwa dulu? Fujur dulu. Maknanya majoriti manusia, dia akan ikut ilham fujur. Majoriti. Padahal Allah dah cipta je fitrah suci nak mentauhidkan Allah. Tetapi majoriti akan ikut bisikan fujur. Allahu Akbar. Nabi pun bersabda kan, dalam badan kita ni ada seketul kalau baiklah seluruh anggota. Kalau jahatlah semua. Raja ialah hati. Sebab itulah kita nak jumpa Allah bawa qalbun salim. Kita solat sebenarnya khusyuk tu ialah hati kita pun khusyuk. Sebab dari luaran kita nampak pergerakan dia berdiri, rukuk, sujud. Nampak khusyuk. Tapi hati belum tentu. Berapa ramai yang susah nak khusyuk kan? Itulah yang paling susah, betul tak? Saya pun mengakui benda yang paling susah ialah nak khusyukkan
Hati. Memang mulut baca ayat Quran. Tapi hati kita duk fikir luar daripada solat. Yang dalam solat tu kita masukkan dalam solat. Dalam masalahnya, dalam solat lah jumpa kunci. Lagi, ingat itu, ingat ini, ingat appointment. Besok jumpa doktor pakar. Baru ingat. Contoh. Masalahnya yang ingat tu dalam solat. Tapi, betul, itu memang cobaan kita lah. Kan? Subhanallah, cepat-cepat buang, cepat-cepat patah balik. Cepat-cepat. Jangan pergi layan lagi. Terlintas, lepas tu, aku dah tak boleh patah balik. Patah balik. Khusyukkan balik hati. Subhanallah, sucikan hati. Jangan kotorkan hati. Sebab daripada hati yang kotor, maka dia jadi gelap dan mula asal titik. Tapi kalau tak bertaubat, tak beristighfar dan bertaubat, menyesal sungguh-sungguh daripada titik, dia ulang balik kesalahan, maka dah jadi tumpuk. Tumpuk, tak beristighfar, tak bertaubat juga, ulang lagi, dia dah jadi tumpuk tu dah semakin besar. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah surah Muhammad ayat 24 apa dia? Afala yatadabbaruna al-Quran? Sambung. Am ala? Kenapa tak tadabbur Al-Quran? Kenapa tak tadabbur Al-Quran? Ayat ni Allah sebut apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ni betul-betul nak terjaga ni. Kenapa tak boleh tadabbur Al-Quran? Sengaja tak tadabbur Al-Quran. Bila kita tengok Al-Quran ni, Allah kaitkan dengan hati. Bukan mudah. Betul, tak dibaca. Tapi di hati, datangkan kesan ke tak? Kalau sekadar baca, belum tentu dia akan beri kesan dekat hati. Sebab tu nak beri kesan dekat hati, kena melalukan proses tadabbur. Allah kata, Allah menyindir siapa yang tak tadabbur Al-Quran. Sebenarnya apa puncoy? Hatinya telah terkunci atas dosa dan maksiat mungkin yang belum dia bertaubat. Dan yang paling kita takut, sebab kita melawan perintah Tuhan, yang paling kita takut, kalau Allah lah yang kunci hati tu, siapa yang boleh buka? Tak siapa boleh buka kecuali dengan hidayah dan taufik Allah dan izin Allah. Itu yang paling kita takut. What happen if kalau Allah kunci hati tu sampai ajal? Takut tak? Na'udzubillah min zalik. Paling kita takut. Sebab kalau Allah dah kunci, sebab Allah bagi peringatan, tak nak juga, melawan juga. Kalau Allah dah kunci, itu paling kita takut. Tak ada siapalah yang boleh tolong. Allah Akbar. So, bila hati tu dah terkunci, dia melawan, maka dia akan terhalang daripada menerima, memahami, apatah lagi nak mengamalkan Al-Quran. Paling kita takut. Faham? Bila masalah. Tengok matahari, ingat cahaya. Ingat cahaya, ingat bumi yang terang waktu siang. Tolonglah terangkan hati aku, ya Allah. Dengan Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina wa nura fi sudurina. Quran tu jadi nur, jadi cahaya untuk kita. Subhanallah, Allah Akbar. Bila Allah kata Allah bagi dua fujur, ilham taqwa, bila ada dua maknanya ada pilihan. Allah dah bekalkan fitrah yang suci. Allah datangkan dua pilihan, fujur dan takwa. Lah, kenapa Allah bagi dua? Kenapa bagi takwa je? Kenapa? Kalau Allah bagi takwa je kan senang. Confirm lah kita tak buat jahat. Betul?
Kenapa Allah datangkan dua-dua? Kenapa? Kita dah tahu surah Al-Mulk kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa malaikat tu boleh taat je perintah Allah? Kalau sujud, sujud je. Kenapa? Sebab malaikat tak ada nafsu. Sebab tu kalau manusia, dia boleh kekang nafsu dia, dia akan lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau manusia, dia ikut nafsu, okay, dia akan lebih teruk daripada binatang. Sebab binatang ada nafsu, tak ada akal. Ada otak kena bezakan otak dengan akal. Okay. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Sebab tu manusia di tengah-tengah. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Kalau manusia tu, okay, dia capai ke tahap nafsu mutmainnah, nafsu lawamah dia tu boleh arahkan dia kepada nafsu lawamah, bukan ke nafsu amarah, maka dia akan tenang hidupnya dan dia lebih baik daripada malaikat. Tapi bila dia ikut nafsu, sebenarnya manusia ni ada akal, tapi bila dia ikut nafsu, maka dia lebih teruk dari binatang. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Okay, Allah Akbar. So ada pilihan. Itulah ujian. Takdir kita dah ditulis belum? Bila? 50,000 tahun sebelum kita lahir. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, takdir kita sudah tertulis bila 50,000 tahun sebelum, bukan sebelum kita diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan. So kalau kita beriman dengan benda ni, okay, kita tahu kita dah usaha tapi rezeki tu tak berpihak pada kita, sebenarnya dah tertulis ke belum? Dah tertulis ke belum? Dah. Sepatutnya apa yang kita kena rasa? Ya Allah, sungguhlah Engkau ni berkuasa. Sungguhlah Engkau lah Rabb aku yang mengatur hidup aku. Macam mana aku kata aku dah buat semaksimalnya, tapi tetap pembuat keputusannya siapa? Tetap. Jadi kita akan semakin tunduk patutnya. Semakin tunduk. Jadi takdir kita dah siap. Allah dah siapkan. So macam mana Allah nak tengok apa respon kita. Sama ada kita respon dengan sabar ketika musibah atau syukur ketika diberi nikmat. Tetapi yang manusia sangka itu musibah, kehilangan suami, kehilangan harta benda, kehilangan apa-apa je lah yang dia sayang, yang dia cinta, dia kata tu musibah. Tetapi kalau dengan hilang suami, dia makin dekat dengan Allah. Dia tahu dia tersalah obses. Dia tersalah berpegang pada suami bukan pada Allah. Dia makin dekat dengan Allah. Itu musibah ke? Itu musibah ke? Itu nikmat. So kita ni dah salah tafsir sebenarnya. Yang kita sangka kaya raya, bijak pandai, berkuasa, itu nikmat. Tapi kalau buat manusia itu makin sombong, makin takabur, makin jauh daripada Allah, makin bakhil, maknanya apa tu? Nikmat ke musibah tu sebenarnya? Itulah musibah. So kita kena muhasabah selalu. Contoh, tak payah lain, muhasabah dari sini. Aku happy ke tak happy dengan apa aku dapat ni? What should I react? Apa yang patut aku respon? Dapat tu berfikir dulu. Okay. Ni nikmat ni. Sebab aku memang nak benda ni. Ya Allah tolonglah ya Allah dengan duit, dengan harta, dengan ilmu yang aku ada ni. Ya Allah biar jadi jambatan aku ke syurga. Itu syukur. Dia boleh respon nikmat yang dia dapat tu untuk dia tahu inilah Allah bagi aku jalan untuk jadi bekal menyambungkan dunia aku ini kepada
akhirat. Tapi kalau duit, kuasa, apa-apa je lah dia ada sekarang ni akan membuatkan sebagai sombong. Na'udzubillah min zalik. Okay. So seandainya Allah cabut, tiba-tiba kita tersedar, kita bertaubat, kita istighfar, kita nak balik pada Allah, sebenarnya kita nampak musibah itu sebenarnya nikmat. Itulah dia Ar-Rahman. Ar-Rahman saya. Ya. Siapa belum daftar seminar Fatihah? Okey. Ar-Rahman saya. Takut ke harap? Takut ke harap? Takut. Takut. Allah Ar-Rahman Maha Pemurah kan? Bagi banyak nikmat kan? Disebabkan kita takut nikmat kita nanti Allah cabut, maka kita itu takut tu. Maka kita jadi hamba-Nya yang sami'na wa ata'na. Ar-Rahim. Okey, ketika Allah cabut. Tapi bagi orang beriman, walaupun Allah cabut nikmat dia, sambung. Ar-Rahim, apa tindakannya? Okey, walaupun Allah dah cabut, maka macam tadi tu lah. Maka dia sedar, dia dah tersalah arah, maka dia kembali bertaubat, maka dia harap rahmat Allah, harap pengampunan Allah, maka dia bersabar. Sebab dengan kesabaran itulah dia berharap dosa dia digugurkan, maka darjat dia ditinggikan. Subhanallah. Ingat, apa saja takdir hidup kita sudah pun tertulis. Sekarang ni ujiannya, adakah aku akan respon dengan syukur atau sabar? Dua-duanya. Itu memang ujian kita. Tapi kalau dalam keadaan sedar, kita akan respon dengan yang betul. Kalau syukur, maknanya semakin taat. Okay? Sabar, kita tahu. Siang, malam. Macam mana gelap pun malam, nanti kan siang. Macam mana siang pun, macam mana aku happy pun, akan jumpa malam. So, get ready. Itulah alam. Sentiasa kita respon. Boleh? So, kalau berpandu ke Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Sebab tu Rasulullah bersabda, okey, Rasulullah kagum betapa hebatnya seorang beriman. Seluruh urusan hidup dia baik. Apa maksudnya tu? Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dan bersyukur tu baik baginya. Sebab syukur tu pun akan naik darjat dia. Dia bertambah taat pada Allah. Dia makin dekat, kedudukan dia semakin dekat dengan Allah. Okay? Dan ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Sebab apa? Bila dia bersabar dengan musibah, hapus dosa, dinaikkan darjat. So kita ni istighfar dan kita kena pandang kenapa Allah datangkan ujian, kenapa Allah datangkan musibah, kenapa lepas siang tu malam, kenapa? Kalau kita pandang maksud musibah tu ialah Allah sedang nak menggugurkan dosa-dosaku, adakah kita akan pandang negatif pada musibah? Kita akan pandang negatif tak pada ujian sakit, ujian kehilangan, ujian kemiskinan, ujian kekurangan, ujian kesedihan. Kita akan pandang negatif tak ujian-ujian tu? Bila kita sedar, sungguhnya Allah nak gugurkan dosa. Dan Allah janji, Rasulullah bersabda, kalau kita bersabar, Allah akan ganti. Allah Akbar. Cepat atau lambat, tak dunia ke akhirat, Allah pasti ganti. Allah pasti reward kesabaran kita tu. Percayalah, berimanlah dengan benda tu. Sebab Allah itu maha, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Okay? Allah Akbar, Allah Akbar. Kita yang lalai, kita yang berdosa, kita yang salah buat pilihan. Allah dah kata dah, aku bagi kau dua ilham. Ilham fujur, ilham taqwa. Di situlah kau diuji. Okay? Kalau kita lulus, Allah dah janjikan macam-macam untuk kita. Subhanallah, Allah Akbar. Okay? Sebab tu surah Asy-Syams. Tengok balik matahari. Ingat balik bulan. Ingat balik langit. Ingat balik bumi. Adakah matahari diberi pilihan macam kita? Ada. Adakah bulan diberi pilihan macam kita? Why? What happened if matahari memilih untuk tak mau muncul hari ni? Memilih untuk langgar perintah Allah. Apa jadi? Apa jadi hari ni? Tapi kita
sayangnya Allah kat kita, betapa banyak kita buat dosa, Allah still delay, tangguh lagi. Jumpakan dia kelas, jumpakan dia kitab, jumpakan dia guru, jumpakan dia kawan, jumpakan dia macam-macam orang untuk tolong dia. Sayang tak Allah kita? Kalau sehat, Allah bagi sakit. Dia tengok kita dah lupa, dia bagi sakit. Kita dah senang lenang, dah lupa diri, Allah tarik sikit. Allah sungguh beruntung ni orang beriman kalau dia pandai respon dengan cara yang dua-dua baik lah. Maknanya dapat nikmat pun baik, dapat musibah pun baik. Dengan syarat dapat nikmat, bersyukur, taat, dapat musibah, bersabar. Allah Akbar. Yang penting sunatullah kena buat, usaha kena buat, bukan main segah je Faham maksud ni? Kalau dah sakit pergi berubat, bukan dah sakit lepas tu dah tertulis. Biar je lah. Tunggu mati je lah. Boleh macam tu? Belajar lagi. Okay? Kau jumpa orang macam tu, kata suruh tawakal. Kau kena masuk kelas lagi ni. Belajar lagi. Okay? Dia belum faham lagi apa tu konsep tawakal. Kau belum cukup kenal Allah lagi. Okay? Allah Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Surah Asy-Syams. Ayat 7, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lagi satu. Surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 193. Allah datangkan cahaya petunjuk Al-Quran. Kat sini kita nampak. Kita tengok daripada 191, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okay, Allah yang menurunkan Al-Quran ni adalah Allah Al-Aziz, Allah Ar-Rahim. Okay. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isi kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Atas apa tu? Hati. Hati tu betul-betul itulah kerja kita sebenarnya, membersihkan hati kita. Okay? Sebab di situlah tempat turunnya Al-Quran dalam diri kita. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad, supaya kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi seorang dari pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. So bila Al-Quran kita dah tadabbur, apa seterusnya lepas tu ialah kita jadi pemberi, kita berdakwah, kita pemberi peringatan. Okay? Semakin kita belajar, semakin kita nampak nikmat yang terbesar ialah nikmat dapat faham. Okay? Gunakanlah hati kita, bersihkan hati kita supaya benar-benar Quran ni masuk dalam hati kita, meresap dalam hati. Okay? Sehingga kita akan jadi di kalangan munzirin. Apa maksud munzirin? Pemberi peringatan. So, dah masuk kelas tadabbur, dah banyak dah tadabbur, tapi kalau kita tak memilih untuk menyampaikan, mengingatkan orang lain, okay? Bersemangatlah, berazamlah nak buat. Sebab kalau betul Al-Quran dah turun dekat hati kita, tergamak tak kita nak simpan seorang-seorang? Tergamak tak kita nak biarkan orang lain pun sama tak faham Quran seperti kita dulu-dulu? Kalau kita betul sayang dia, kita ajak dia faham
So jangan berhenti setakat masuk kelas tadabbur je. Kena ajak, beri peringatan, ingatkan. Boleh? Boleh? Sebab tu tandanya Quran dah turun dekat hati. Kalau tak Quran turun dekat nota. Turun kat mata je. Turun kat telinga je. Tak turun dekat hati. Allah Akbar. Okay? Subhanallah. Penting kita minta dengan Allah. Ya Allah berilah aku keberanian itu. Kan? Kita ni takut-takut berani ke berani-berani takut? Oh, berani-berani takut. Ingatkan takut-takut berani. Okay. Allah Akbar. Subhanallah. Okay, okey lah tu sebab berani-berani takut. Berani lebih daripada takut. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya Allah suburkan lagi. Okay. Buat pilihan Nak pilih yang mana sekarang ni? Nak jadi matahari ke tak nak ni? Matahari dia pilih kasih tak? Ke dia nak menerangi orang Islam je? Matahari tak pilih kasih. Semua dapat. Betul? Masya Allah. Okay. Kita jangan sampai jadi penyesalan dekat dalam surah Al-Mulk. Kat mana penyesalan Al-Mulk? Tak boleh baca kan? Apakah penyesalan itu? Ayat 10. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah dulu kami dengar, dah dapat peringatan, dah dengar Al-Quran, dah faham, dah dapat peringatan, kemudian kita memikirkan ayat tu, bila kita berfikir, maknanya itulah masa untuk kita buat pilihan, untuk buat keputusan. Okay? Dan kalau, ini bentuk apa ni? Kalau, penyesalan lah tu. Betul tak? Dia menyesal sebab dulu dekat dunia dia tak dengar, ataupun dia dengar tapi dia tak berfikir, dia tak merenung, dia tak buat, dia tak amal, dia tak sampaikan. Maka termasuk dalam kalangan ashabis sa'ir. Nak ke? Nak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Kalau kita mana yang Nabi suruh kita buat daily, hari-hari. Contohnya bangun pagi Ali Imran 190 sampai 200. Okay. Nabi suruh baca setiap lepas solat ayat kursi. Sebelum tidur ayat kursi. Okay. 3 tu. Fatihah tu tak cerita lah setiap rakaat. Okay. Satu lagi surah Al-Mulk ni kan. Surah As-Sajdah. Tolonglah tadabbur. Kalau takkanlah masakan Rasulullah SAW kita buat hari. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Okay? Mesti ada sebab. Tapi dengan syarat tadabbur. Dengan syarat tadabbur. Okay? Subhanallah. Okay, dekat celik tafsir kita, dekat muka surat berapa ni? Okay, yang dekat wa nafsi wa masawwaha. Cuba perhatikan ada surat Ar-Rum kan? Ayat 30. Siapa ada celik tafsir, buka apps ke, buka yang kita dah print ni ke. Okay, surah ke-30, ayat 30. Surah 30 ayat 30. Ada kan dekat celik tafsir tu? Ada tak? Ada. Okay, cuba buka. Tentang fitrah. Bekerjasama. Okay, ayat 30. Surah Ar-Rum.
Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. So Allah memang cipta kita secara fitrah semula jadi, memang nak mentauhidkan Allah. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Subhanallah. Agama yang lurus adalah agama yang fitrah, yang memenuhi fitrah ciptaan kita. Okay? Agama satu-satunya yang memenuhi fitrah ciptaan kita, sebab kita ni cipta daripada Allah Al-Fatir, okay, yang mencipta manusia ni, ialah fitrah untuk mentauhidkan. Okay. Tapi siapa yang mengubahnya? Manusia yang mengubahnya. Okey, kenapa saya suruh buka surah Ar-Rum? Cuba buka surah yang sama ni, cuba pergi dekat ayat. Kenapa dia tak? Tak apa. Sekejap saya 40 sekejap. Antara apps yang saya suka ialah Muslim Pro. Ini share sikit boleh? Sebab hari-hari dia akan bagi kita reminder ayat hari ini. Nampak? So, kita tekan ni, dia akan terus pergi ke ayat tu. Itu maknanya celik je mata, bangun pagi, selalu cek handphone kan? Boleh tak buka reminder dia dulu? Okay? Pegang je handphone, dah tutup alarm, buka je handphone, pergi tengok ayat hari ini. Okay. So, pagi tadi, memang surah Ar-Rum. Okay. Demikianlah Allah meteraikan hati orang yang tidak mahu menerima jalan kebenaran. Okay. Selalunya, ini apa yang saya buat. Kalau nak ikut boleh, tak ikut pun tak apa. Saya akan go back, reverse and forward. At least 5 ayat sebelum, 5 ayat selepas. Okay. So, dia bagi 59 kan? Ada sebab ni kenapa saya tunjuk ni sebenarnya. Okay. 2-3 hari ni memang surah Ar-Rum Subhanallah sekejap saya nak tunjuk kat ayat 48 tadi. Okay. Yang kita takut ni, hati dia mati. Jadi kita buat pasal hati mati kan? Okay. Kalau tak mendengar, janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, terhadap keadaan mereka demikian, dan sesungguhnya engkau tak dapat menjadikan orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu. Dan tak dapat menjadikan orang yang pekak itu, dia pekak ke? Bukan dia pekak, dia tak nak dengar apa yang Nabi sampaikan. Mendengar seramuk apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya. Dan engkau tak akan dapat beri petunjuk kepada orang yang buta mata hati. Mula-mula pekak, lepas tu, bila dia tak nak dengar, apa kata dia selepas tu? Buta mata hati. Sebab, kenapa pendengaran dulu baru penglihatan? Sebab kita dalam perut mak kita lagi sudah mendengar. Kalau melihat, gelap dah tak nampak apa-apa. Ketika malam, telinga kita boleh dengar tak? Sebab tu telinga dulu. Tadi surah Al-Mulk pun mendengar. Sebab pendengaran kita ialah saluran ilmu yang pertama. Dengar. Sami'na wa ata'na. Bukan kami lihat, kami taat. Tak. Jaga telinga Sebab tu, saya ada terdengar satu ustaz tu, dia kalau wife dia ajak dia pergi beli barang kat supermarket, first yang dia buat ialah, sebab dia tersedar, bila balik nanti dia macam lain macam. Contohnya bila masuk mall banyak dengar muzik. Jadi dia kata kalau isteri dia minta dia pergi beli barang, dia akan
sumbat telinga dia dengan earphone ke dengar Quran. Sebab dia kata telinga kita ni memang senang dengar kan. Kita kalau dah dengar, hati pun proses. Kenapa telinga kena jaga? Dengar ayat Quran. Sebab bila kita reject apa kita dengar, dia akan efek dekat mata, hati. Okay. Supaya menjauhi kesesatan mereka, engkau tak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang yang sedia beriman akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang-orang yang menurut perintah. Allah yang ciptakan kamu dalam keadaan lemah. Okay. Ni sekejap Dan semasa berlaku hari kiamat, orang berdosa akan bersumpah mengatakan mereka tak tinggal dalam kubur melainkan satu saat. Nak tahu ni dunia ni kejap ke lama? Okay. Kita tak tahu petang ni kita ada ke tak. Okay. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh pahaman sesat dari memperkatakan yang benar. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk ayat ni. Kenapa dia tak? Nak cerita pasal ni sebenarnya. Ni dia. Okay. Ayat 36. Surah yang sama Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana ni, musibah. Dan jika mereka ditimpa satu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Mengapa mereka bersikap demikian dan mengapa mereka tak melihat dengan hati mereka bahawa Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikendakinya sebagai cubaan. Allah bagi rezeki sebagai cubaan. Adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya? Dan dia jugalah yang menyempitkannya juga sebagai ujian, sama ada diterima dengan sabar atau tidak. Kaitkan dengan hadis Nabi tadi, sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kita dah beriman, takdir kita dah ditulis. Sekarang ni nak respon, nak bersyukur atau nak bersabar. Okey, maka saya seru diri saya dan kita semua. Maka bagi menyatakan sikap syukur, berikanlah kepada kerabatmu dan orang-orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperolehi keredaan Allah, yang mengharap wajah Allah. Kita ni nak doa kan? Kita berdoa nak melihat wajah Allah kat syurga nanti kan? Okay, nak melihat wajah Allah. Siapa yang berharap untuk melihat wajah Allah, nak mendapat redha Allah, maka itulah orang-orang yang berjaya. Apa kena buat kalau dalam ayat ni? Apa kena buat? Memberi. Jadi, saya nak ambil kesempatan ni. Semalam, kami telah menziarahi sebuah keluarga. Okey, dengan ni bantuan untuk Uncle Hugh ditutup last week. Dia cerita pasal nak tolong Uncle Hugh nak keluarkan IC tu. Okey, sebab dah cukup, so bantuan untuk Uncle Hugh dah ditutup. Okey, dan hari ini kami lancarkan tabung dana untuk membantu seorang ibu tunggal yang kematian suami mengejut secara tiba-tiba. Tidak bekerja, tidak ada pendapatan, anak yatim 4 orang. Yang sulung 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, yang kecil setahun lebih masih menyusu badan. Tidak bekerja, tidak ada rumah, sekarang menumpang. Okey. Allahu Akbar. Semalam Alhamdulillah direzekikan kami untuk bertemu dengannya. Okey. Jadi dana ni untuk membantu kelangsungan ibu. Kita tahu dia kematian suami, dia dalam iddah. Okey. Dan anaknya menyusu badan.
Nanti sekarang ni dengar dulu. Okey. Makanya diseru untuk kita semua yang mendengar ni, ingat mendengar, respon dengan hati, okey, untuk salurkan ke sama ada online atau boleh berjumpa dengan kami, tim Darul Zahra untuk membantu ibu muda ini. Dia baru 30 tahun. Okey. Dan subhanallah, anak-anak kecil-kecil sangat lagi, okey. Dan mudah-mudahan dengan apa tu usaha kita ni, mudah-mudahan bukti apa tadi? Bukti apa? Manusia ni diberi dua pilihan kan? Ilham wujud, ilham takwa. Okay? Kalau fitrah kita ni Allah dah bagi suci bersih, fitrah dah bersih, akal kita pula berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Kita dah tahu dah ada pilihan sekarang ni. Nak memberi atau buat je. Buat tak faham je. Okay? Peluang di depan mata. Okay? Jadi kami membuka tabung untuk bantu ibu muda ini berserta 4 orang anak yatim. Okay? Subhanallah Allah Akbar. Boleh kontak kami ataupun terus je online. Reference apa? Reference, kalau siapa transport online, reference ibu tunggal. Okay? So, lagi cepatlah kami boleh dapatkan dia tempat tinggal. Sekarang dia pun sedang menumpang sebenarnya. Okay, sangat-sangat menyedihkan. Okay. Itu je saya boleh cerita dulu. Right? Okay? Dijemput untuk menginfak sebagai lambang, sebagai tanda, sebagai bukti kesyukuran kita atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, okay, kita kongsikan dengan yang memerlukan. Tadi surah Ar-Rum tadi apa tadi? Bagi menyatakan sikap syukur, berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang yang bertujuan nak melihat wajah Allah, okay, mendapat redha Allah di syurga nanti, dan mereka itulah orang-orang yang humul muflihun. Okay, sebab itulah Allah Akbar, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Buktikan bagi kita yang menjaga solat ini, untuk melengkapkan kita muflihun, dia mesti ada infak. Okay? Allah Akbar. Surah Ar-Rum ni kalau kita telusuri, Allah Akbar. Okay? Mungkin sampai sini dulu. Okay. Kita akan sambung minggu hadapan untuk masuk ke ayat 8. Dibaca juga cerita tafsir sikit semalam sudah cakap okay. Kenapa ada alif lam, kenapa tak ada alif lam. Okay. So betapa pentingnya sampai, sebab kita ni bukan telinga orang Arab, sebab tu kita tak perasan kan. Kita perasan tak yang ketujuh tu tak ada alif lam? Sebab kita bukan telinga orang Arab. Orang Arab dulu-dulu lagi ketika wahyu Asy-Syams turun, dia dah perasan dah. Kenapa yang ketujuh tak ada alif lam? Okay, dia orang, maknanya ulama kata bila lain, tiba-tiba lain, itulah inti ataupun itulah pokok perbincangan surah itu. Okay, kenapa Allah bersumpah? Okay, tiba-tiba yang ketujuh tu tak ada alif lam, itu tandanya apa? Kemuncak ataupun inti ataupun isi yang paling penting yang Allah nak sampaikan. Okay. Subhanallah. Apa jadi kalau manusia tak ada nafsu? Rumah kita togel, dia tak payah langsir lagi. Yang pokok bunga, masak pun tak payah sedap-sedap. Makan tawar je. Sekarang penting tak ada nafsu. Penting, tapi nafsu itu perlu okay. Contohnya perempuan suka melawar, tapi melawar tu sepatutnya di mana? Macam tu. Islam meraihkan, tapi dia ada batas-batasnya. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Kalau kita tengok panjang sebenarnya dalam tafsir ni cerita. So insya-Allah next week kita sambung lagi Kita akan lama kat sini sebab kita nak masuk juga penyucian jiwa. Insya-Allah kita sambung lagi nanti. Aku liqauli hadza wa astaghfiru lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.